Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini ialah dakwah Nabi secara terbuka. Setelah Nabi SAW berdakwah secara rahsia selama 3 tahun, turunlah wahyu yang memerintahkan baginda berdakwah secara terang dan terbuka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin." Maksudnya, maka sampaikanlah secara terus terang apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Muhammad, dan berpalinglah daripada orang-orang musyrikin. Ini maknanya ini ialah merupakan dakwah Nabi secara terbuka. Jadi bila berlaku dakwah Nabi secara terbuka? Setelah Nabi berdakwah secara rahsia selama 3 tahun. Bila dakwah Nabi secara 3 tahun, maka turunlah wahyu yang memerintahkan baginda berdakwah secara terang dan terbuka. Selepas 3 tahun, maka Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah secara terbuka apabila turunnya wahyu Allah dalam surah Al-Hijr. Dalam surah Al-Hijr ayat 94. Jadi bila Allah bermula dakwah secara terbuka? Setelah datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 94. Setelah baginda menerima wahyu yang memerintahkan supaya dakwah dilakukan secara terang dan terbuka, baginda terus menaiki Bukit Safa dan menyeru penduduk Mekah datang beramai-ramai mendengar seruan dakwahnya. Baginda menyeru supaya masyarakat Quraisy mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukannya, beriman dengan hari akhirat, percaya kepada balasan baik dan buruk. Seruan baginda ditentang oleh bapa saudaranya Abu Lahab dengan berkata, "Binasalah engkau wahai Muhammad. Apakah kerana ini engkau menghimpunkan kami di sini?" Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang lalu kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Yang bermaksud, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah harta bendanya dan apa yang diusahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergelojak. Begitu juga isterinya pembawa kayu bakar yang lehernya ada tali berpintal. Surah Al-Masad ayat 1 hingga 5. Jadi Ustaz harap murid-murid dapat merujuk kepada muka surat 10 dan muka surat 11 di dalam buku teks murid-murid
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.